warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 yang ditugaskan untuk mengkaji tentang negara Islam versus negara sekular. Apakah status bagi Malaysia, sama ada negara Islam ataupun negara sekular? Okey, saya Nur Hidayati binti Syamsul Bahru, I181030027. Untuk pendahuluan kajian ini, seperti yang kita tahu, dalam dunia ni kita ada banyak negara. Semua negara mempunyai konsep politik dan sistem kepimpinan yang berbeza. Kajian ini didasarkan kepada negara Malaysia. Okey, rakyat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Jadi kita nak tahulah perbezaan negara Malaysia ni berdasarkan atau mengamalkan sistem politik apa, sama ada sekular ataupun Islam. Okey, menurut dalam satu kajian Munif ZF Nordin 2008 pada tahun 2018 dalam tajuk The Identity in Religious Language in Malaysia, berkaitan peratus penganut agama di Malaysia. Kat sini telah disertakan dengan carta pie berkaitan dengan penganut agama di Malaysia. Islam berapa peratus, Buddhis berapa peratus, Kristian berapa peratus. Jadi menurut carta, berdasarkan daripada carta ini, penganut agama Islam adalah yang majoriti di Malaysia. Jadi ada walaupun Islam ni paling penganut yang paling ramai di Malaysia, adakah Malaysia ni mengamalkan sistem politik Islam ataupun sekular? Sekular ni yang umum, maksudnya membezakan dan mengasingkan antara sistem agama dan sistem yang umum. Jadi Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama ini status maksudnya Malaysia ni berstatuskan apa? Negara yang mengamalkan sistem politik Islam ataupun negara yang sekular, yang mengamalkan sistem sekular. Okey, kemudian slide seterusnya akan diteruskan kepada sahabat kita yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fatin Wa'in binti Report, nombor matrik I1910373. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan sejarah perkembangan negara Islam. Baik, sidang hadirin, sejarah kewujudan negara Islam pertama kali adalah di kota Madinah. Menurut pendapat ulama Islam, ialah bermula sejak dari peristiwa zaman penghijrahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Oleh itu, pengisian pemerintahan Islam di Madinah pada ketika itu adalah untuk mengukuhkan lagi umat Islam yang baru sahaja terkesan daripada melewati tahap gentir dan perit dari penindasan orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi melalui penghijrahan dan pembentukan negara Islam di Madinah secara tidak langsung adalah untuk membina satu perpaduan kaum di antara penyatuan golongan Ansar dan Muhajirin, sekaligus membolehkan Madinah berdiri kukuh sebagai sebuah negara yang didiami oleh orang Islam. Selain itu, sidang hadirin, negara Islam di Madinah menjadi semakin terselah setelah mempunyai Piagam Madinah yang menjadi perlembagaan negara Madinah. Dan seterusnya, negara Islam di Madinah menjadi bertambah berleluasa jajahan taklukan dan berterusan pemerintahannya melalui pemerintahan Khalifah Al-Rashidin, kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah sehingga kerajaan Uthmaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya salkutin matin, ya rahman masakin, ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asfahina binti Khalid,
Muka ayat 191.03.480. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan definisi negara Islam, definisi para ulama dan juga prinsip negara Islam. Maksud negara Islam di sisi para ulama adalah hampir sama secara amnya di antara satu sama lain, di mana terdapat di antara mereka yang mengecilkan skop dan ciri-ciri negara Islam dan ada juga yang meluaskan skop negara Islam. Seterusnya adalah berkaitan dengan definisi para ulama. Definisi bagi negara Islam jika dilihat daripada apa yang telah ditakdirkan oleh para ulama cukup luas. Maksudnya, di mana terdapat pendapat yang memaksimumkan ciri-ciri dan skop negara Islam dan ada juga yang mengecilkan ataupun meminimumkan skop negara Islam. Namun, tidak bermaksud untuk umat Islam itu boleh bertelaga ataupun bergaduh untuk mengklasifikasikan negara mereka adalah negara Islam yang tulen dan ataupun sebaliknya. Hal ini adalah kerana umat Islam melalui pakar-pakar agama mempunyai cara untuk menguatkan mana-mana pendapat yang mereka rasa sesuai dengan konteks negara masing-masing. Apa yang pasti, selagi mana definisi negara Islam ini bukan ijma', maka ianya tetap dikira sebagai masalah al-ijtihadiyah. Maksudnya, masalah yang tiada nas dan sharih, itu tegas menunjukkannya. Untuk slide yang seterusnya adalah ulama terdahulu yang mendefinisikan negara Islam. Yang pertama adalah Ibnu Hajar, iaitu membahagikan negara Islam Ad-Daulah Islamiyah kepada 3 ciri penting. Iaitu yang pertama, tanah yang diduduki oleh orang Islam pada asalnya dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Contohnya seperti apa yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua adalah tanah yang dibuka oleh orang Islam melalui peperangan ataupun persefahaman. Asalnya tanah tu didiami oleh orang kafir. Selepas kemenangan umat Islam dalam peperangan, golongan yang dikira sebagai penduduk asal sebelum ini sanggup dan bersetuju untuk membayar al-jizyah kepada orang Islam bagi membolehkan mereka untuk terus tinggal di tanah yang dibuka itu tadi. Maksud al-jizyah di sini adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk menuntut daripada kaum kafir. Di mana maksudnya adalah cukai yang dikenakan kepada lelaki kafir yang mampu. Yang ketiga adalah negara yang diduduki oleh orang Islam dan kemudiannya negara tersebut telah dijajah oleh orang-orang kafir. Terdapat mana-mana negara di muka bumi ini salah satu daripada 3 ciri-ciri yang saya sebut tadi, maka ianya boleh dikategorikan sebagai negara Islam. Contoh yang pertama adalah pendapat Al-Syarhasi yang telah mengambil pendapat daripada Abu Hanifah yang mengklasifikasikan negara Islam sebagai sebuah negara yang umat Islam di dalamnya merasa tenang dan aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan yang berkaitan dengan Islam. Jika di sebaliknya, di negara tersebut tidak boleh dinamakan sebagai negara Islam, bahkan ia dikategorikan sebagai negara al-harbi. Maksudnya adalah negara orang kafir, negara kafir. Pendapat ini dipersetujui oleh ramai ulama, antaranya adalah Muhammad Abu Zahra, Yusuf Al-Qaradawi dan Al-Zuhaili. Seterusnya adalah pendapat Ibnu Qayyim yang kebanyakan ulama antaranya Abu Yusuf mentakrifkan negara Islam sebagai sebuah negara yang didiami oleh majoritinya umat Islam. Dan seterusnya undang-undang Islam dijalankan. Sekiranya undang-undang Islam ini tidak dijalankan, maka negara tersebut bukanlah negara Islam. Apa yang dimaksudkan dengan undang-undang Islam ialah semua tuntutan, kewajipan yang dituntut oleh orang Islam dijalankan. Contohnya seperti solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan dan membayar zakat
sebagainya. Baik, seterusnya sidang hadirin, kita beralih kepada pembatangan yang selanjutnya berkaitan dengan kerakyatan penduduk negara Islam. Jadi di sini terdapat dua asas kerakyatan negara Islam, iaitu yang pertama adalah kepercayaan agama, yang kedua adalah ikatan perjanjian kemasyarakatan di mana seseorang itu berada. Jadi oleh itu sidang hadirin, pada hakikatnya penduduk negara Islam bukan sahaja diduduki atau didiami oleh golongan orang Islam sahaja, akan tetapi ianya juga terdapat golongan bukan Islam yang diiktiraf oleh kerajaan akan kerakyatan mereka di dalam negara Islam. Oleh hal demikian, terdapat 3 pembahagian golongan penduduk negara Islam oleh para fuqaha, iaitu antaranya yang pertama adalah al-muslimin, yang kedua al-dhimmiyin, dan yang ketiga al-mustamin. Baik, jadi sidang hadirin, kita pergi kepada golongan yang pertama, iaitu al-muslimin. Jadi apa itu al-muslimin? Golongan al-muslimin adalah kerakyatan bagi muslim, ialah kerana kepercayaan agama. Oleh itu, mereka adalah golongan yang beriman dengan ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai agama dan undang-undang kehidupan mereka. Selain itu, golongan ini turut terikat dengan semua undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara Islam, sama ada ianya berbentuk kenegaraan ataupun keagamaan, selagi mana perkara tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Baik, seterusnya sidang hadirin, kita beralih kepada golongan yang kedua, iaitu al-dhimmiyin. Jadi golongan al-dhimmiyin ini merupakan kerakyatan bagi golongan bukan muslim melalui ikatan perjanjian kemasyarakatan yang dipanggil akad al-dhimmah. Jadi melalui perjanjian tersebut, golongan ini menjadi rakyat negara Islam sebagaimana seorang muslim mendapat hak dan menanggung tanggungjawab, di mana mereka ini adalah dibenarkan oleh kerajaan yang dipimpin oleh umat Islam untuk menjadi rakyat negara Islam dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk mematuhi segala arahan dan larangan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan di negara yang mereka diami itu. Jadi untuk pengetahuan sidang hadirin, pada hakikatnya pada mulanya golongan ini ialah penduduk asal kepada negara-negara yang telah dibuka oleh umat Islam melalui peperangan ataupun perjanjian. Oleh itu, golongan ini memohon daripada umat Islam untuk terus kekal tinggal di dalam negara yang telah dibuka oleh umat Islam, sekaligus merelakan diri mereka untuk berada di bawah jagaan umat Islam dan mentaati semua undang-undang Islam yang berkaitan dengan muamalah dan sebagainya, kecuali undang-undang yang berkaitan dengan agama. Dan seterusnya, golongan ini hanya perlu membayar cukai perlindungan, iaitu al-jizyah, kepada negara Islam yang melindungi mereka, seperti mana firman Allah dalam surah Taubah ayat ke-29. Maksudnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah, iaitu cukai, dengan keadaan taat dan merendah diri. Baik, seterusnya sidang hadirin, kita beralih kepada golongan yang ketiga, iaitu al-mustamin. Baik, mereka adalah golongan yang bukan Islam yang memasuki negara Islam pada tempoh tertentu dan terhad. Selain itu, golongan bukan Islam yang datang ke negara Islam untuk mendapat perlindungan, maka mereka diletakkan di bawah perjanjian khas yang dipanggil Aqd al-Musta'min. Jadi, melalui perjanjian ini, maka mereka telah diberi perlindungan dan mereka hidup mengikut ajaran agama masing-masing. Dan seterusnya, kemasukan mereka ke dalam negara Islam bukanlah untuk menjadi penduduk atau menetap di dalamnya buat selama-lamanya. Oleh itu, hak-hak mereka samalah seperti golongan al-dhimmah. Jadi di mana golongan bukan Islam yang mendapat taraf kerakyatan diberi kebebasan bersuara, memberi pendapat, bebas beragama, boleh melakukan ibadat di rumah mereka dan menghayati syair agama masing-masing. Mereka boleh mengikuti ajaran agama masing-masing dalam bidang muamalat
dan ritual. Namun demikian, mereka dilarang keras melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah negara dan umat Islam, apatah lagi menghina Islam. Wallahu a'lam. Yang pertama adalah prinsip syura. Asas kepada prinsip syura dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu-satu urusan. Jadi ayat tersebut memerintahkan supaya bermusyawarah dalam perkara yang melibatkan urusan umat Islam. Jadi Rasulullah mengamalkan prinsip tersebut dalam mesyuarat dengan sahabat-sahabatnya dalam urusan-urusan kepentingan umat dan negara seperti dalam peristiwa Perang Uhud dan Badar. Begitu juga amalan para sahabat iaitu Abu Bakar As-Siddiq bermusyarat untuk mengambil tindakan ke atas golongan yang murtad, dan manakala Umar Al-Khattab bermusyarat untuk menyelesaikan tanah rampasan perang. Jelaslah apabila kita lihat di sini, amalan prinsip syura adalah lumrah kepada kepimpinan Islam sepanjang zaman. Okey, yang kedua adalah prinsip keadilan. Okey, keadilan ni maksudnya keadilan mutlak yang ditetapkan oleh orang Islam yang mengatasi sifat mementingkan diri, keluarga, kelompok dan sebagainya sekalipun terhadap musuh dan terhadap golongan orang bukan Islam. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apabila kamu memberi saksi hendaklah dengan adil walaupun hal itu mengenai keluarga. Janji Tuhan hendaklah kamu patuhi, itulah yang dipertingkatkan kepada kamu, mudah-mudahan kamu ingat. Surah Al-An'am ayat 152. Okey. Maka prinsip keadilan adalah asas kepada amalan pemerintahan Islam yang melibatkan seluruh golongan dalam masyarakat. Okey, yang ketiga adalah prinsip kebebasan. Jadi kebebasan adalah asas dalam pemerintahan Islam. Kebebasan diberikan kepada rakyat tunduk di bawah pemerintahan Islam, sama ada orang Islam maupun orang bukan Islam. Oleh sebab tu, manusia diberi hak kebebasan memilih, maka setiap individu menikmati hak tersebut. Jadi Islam memberi kebebasan beragama, kebebasan dalam memiliki harta dan kebebasan bergerak dan berpindah. Jadi kebebasan bersuara dan memberi pandangan hendaklah dalam ruang mencabuli kepentingan undang-undang, syarak dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat yang menjadi nadi kepada undang-undang negara. Kebebasan bersuara yang tidak terkawal akan menjejaskan autoriti dan masyarakat Islam. Jadi kebebasan adalah terikat dengan falsafah negara, sistem politik negara dan perundangannya. Manakala orang yang murtad dalam negara dianggap sebagai pengkhianat. Okey. Prinsip yang terakhir adalah prinsip persamaan. Okey, persamaan bermaksud setiap kaum adalah sama sebagai seorang rakyat di antara satu sama lain dari segi hak, kebebasan, tanggungjawab di hadapan undang-undang Islam melaksanakan prinsip secara umum dalam kehidupan rakyat negara Islam, tetapi mendukung negara dan rakyat yang tidak mendukung ideologi negara tetapi patuh kepada pemimpin negara. Jadi prinsip ini diterima oleh orang bukan Islam dalam konteks penyelarasan dalam perhubungan manusia secara umum. Okey, jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari golongan lelaki dan perempuan. Kami juga jadikan kamu dari berbagai bangsa dan suku kaum supaya kamu kamu berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah orang yang bertakwa. Okey, jadi manusia ni tiada beza di antara satu dengan yang lain di sisi Allah dari segi keturunan, warna kulit, warna rambut, bahasa dan budaya. Akan tetapi perbezaan itu terletak pada ketakwaan sebagai hamba.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Atira binti Arsyad, nama metrik I21105210. Okey, seterusnya ialah saya akan menjelaskan tentang definisi negara sekular. Negara sekular ialah negara yang berpegang kepada konsep sekularisme di mana kerajaan menjadi neutral dari segi agama. Orang yang beragama atau orang yang tidak beragama tidak disokong oleh kerajaan. Adalah mungkin untuk berhujah bahawa negara tidak boleh campur tangan dalam kehidupan keagamaan pribadi setiap rakyat. Sebuah negara sekular memandang semua penduduknya adalah sama tanpa mengira kepercayaan agama mereka. Orang yang mengikut kepercayaan tertentu tidak didiskriminasi oleh negara. Sebuah kebebasan beragama, rakyat dilindungi oleh negara sekular. Negara memisahkan hal-hal agama daripada kebimbangan kerajaan dan melarang agama daripada memegang kuasa politik. Negara sekular tidak membayangkan ketiadaan agama. Menurut salah seorang profesor sosiologi Perancis, tidak ada negara yang mengaku sebagai sekular dan memisahkan agama daripada negara. Tiada negara yang benar-benar berpegang kepada idea-idea sekularisme atau sekularisme tulen atau lengkap. Sekularisme diamalkan dalam pelbagai cara di banyak negara. Menjadi sekularisme tidak bermaksud tidak mempunyai agama, kecuali Vatikan, Republik Islam Iran dan Tibet. Majoriti di negara di dunia ni adalah sekular, kecuali beberapa yang mengikuti sistem teokratik atau sistem ketuhanan. Okay, seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri negara sekular. Antara ciri yang pertama ialah bersifat neutral dari segi agama. Dalam erti kata, ia tidak pro agama dan tidak membantu orang yang beragama atau orang yang bukan beragama. Negara tidak membezakan antara warga negara bergantung kepada pegangan agama mereka. Hubungan individu dan agama tidak boleh diganggu oleh negara. Agama pula tidak boleh dibiarkan menghalang perhubungan antara individu dan negara. Akibatnya, negara mungkin tidak meletakkan premium ke atas ulama tertentu atau mazhab agama. Semua warga negara tanpa mengira agama tertakluk kepada undang-undang negeri yang sama. Negara tidak boleh menguatkuasakan satu undang-undang agama pun. Negara mesti mengekalkan tahap pemisahan yang sama daripada mana-mana negara. Semua ini disebabkan negara sekular tidak mempunyai agama rasmi. Okey, ciri kedua ialah kebebasan beragama dijamin di bawah negara sekular. Setiap warga negara diberi hak untuk mengamalkan agama yang dianuti. Hak seseorang untuk mengamalkan agama pilihannya tidak terjejas oleh negara. Jadi orang ramai mempunyai kebebasan untuk mengubah pandangan mereka atau memilih untuk tidak beragama jika mereka mahu, atau membentuk pertubuhan agama baru pun boleh. Kerajaan tidak seharusnya mencampuri pandangan agama seseorang individu. Okey, ciri yang terakhir pula adalah perlu ada perbezaan yang jelas antara urusan kerajaan dan urusan agama. Negara sekular tidak memerintah tanpa dipengaruhi oleh pertubuhan atau gerakan agama. Akibatnya, negara sekular tidak akan mengamalkan atau menggunakan cukai untuk mensubsidi aktiviti keagamaan. Tidak juga akan mengambil pegawai daripada organisasi agama untuk menjalankan aktiviti negara. Selain itu, mungkin tidak mencalonkan pegawai agama untuk menetapkan peraturan dalam institusi agama. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazirah Hazika binti Hazri, nombor metrik I203044942. Okey, hari ini saya akan menjelaskan lagi tentang perbahasan Malaysia bukan negara Islam. Malaysia dengan negara sekular. Okey, kita tengok yang pertama.
perbahasan konteks Malaysia bukan negara Islam. Okey, maksud kat sini konteks tu selalu disalah tafsir yang Malaysia itu bukan negara Islam. Okey, macam kita tahu agama Islam ni adalah agama rasmi, agama persekutuan Malaysia kita. Tapi dia tak menjadikan negara tu negara Islam. Cumanya Islam tu ialah agama utama bagi negara tu. Bukan untuk negara Islam, tapi agama tu agama utama untuk negara tu. Okey. Sebab dalam kita punya Malaysia ni, agama ni untuk dijadikan penanda aras. Dia untuk menjadi penanda aras untuk beza agama rasmi persekutuan dengan agama bebas yang lain. Maksudnya dengan Islam ni kita tahulah bila agama utama kita akan lebih special lah dalam negara kita sendiri kan. Jadi agama Islam ni adalah agama utama yang bukannya dia menetapkan Malaysia tu agama Islam. Okay, yang kedua kita tengok jenis kerajaan yang ditadbir. Okey, macam kat sini daripada kita tengok daripada agama tu dia tak menentukan hala tuju sistem dan jenis kerajaan yang dijalankan. Okey. Sebabnya kalau kita nak cakap Malaysia ni ada banyak masjid, ada banyak sekolah agama, ada banyak sistem zakat, macam-macam ada kan. Tapi itu tak menentukan negara tu negara Islam. Contoh lain kita boleh tengok Turki. Turki lebih banyak kan sejarah Islam dekat sana, banyak benda Islam, benda-benda sejarah Islam dari Turki kan. Tapi negara Turki tu sendiri dia mengamalkan sistem sekular, dia tak menggunakan sistem Islamik. Okey. Yang ketiga kita tengok pemakaian undang-undang syariah di mahkamah. Okey, macam kita tahu mahkamah ada 3 bahagian, ada mahkamah sivil, undang-undang jenayah dengan mahkamah syariah. Okey, contoh bagi untuk syariah punya macam perceraian, macam hadanah hak penjagaan anak-anak kan. Jadi itu diletakkan bawah syariah sebab kita nak cakap agama Islam ni agama utama. Jadi agama ni mementingkan keadilan. Jadi fungsi dia untuk menunjukkan bahawa agama utama dalam negara kita ni mementingkan sifat keadilan. Okey. Sebabnya dalam negara kita ni ramai orang Islam, ramai masyarakat Islam. Jadi dengan menggunakan jadi bila dia membahagikan antara syariah, sivil dengan jenayah, itu akan meletakkan keadilan dalam agama tu. Okey, yang terakhir kita tengok Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun dalam nama sebenar dia Organisation of Islamic Cooperation, singkatan dia OIC. Okey, macam ni dia adalah untuk kerjasama untuk orang-orang Islam, tapi sebab negara kita nak kata sekular tak, dia mengamalkan dua-dua. Tapi OIC ni dia berfungsi untuk menjawab semua soalan rakyat. OIC ni untuk menjadi medium menyampaikan suara rakyat. Okey, jadi yang OIC ni lah yang akan menyampaikan informasi tentang ekonomi, tentang politik negara Islam kita. Jadi itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Manakala daripada sistem politik Islam pula, mereka mengamalkan kebebasan yang berteraskan kepada makruf dan juga kebajikan. Islam sangat mementingkan kebajikan masyarakat serta segala keperluan yang diperlukan oleh mereka. Islam menegakkan prinsip kebebasan yang sebenar adalah di antara tujuan-tujuan terpenting bagi sistem politik dalam Islam. Dan pemerintahan Islam serta asas-asas bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Islam turut membawa politik dan juga agama mereka mereka akan saling berkait rapat di antara berdua, tidak akan berpisah di antara kehidupan
seorang Islam dan juga agama. Okey, seterusnya kesan sekularisme kepada masyarakat adalah elemen keagamaan dianggap tidak maju dan ketinggalan zaman. Mereka menolak keagamaan dalam kehidupan mereka kerana mereka telah memilih untuk menjalankan kehidupan tanpa keagamaan. Mereka memutuskan kehidupan mereka dan juga agama. Dan daripada situ kita nampak mereka mengejar dunia dan tidak membawa kehidupan mereka bersama agama, tidak seiring. Manakala sistem politik Islam sistem politik Islam berprinsipkan agama. Islam sangat sangat berkait rapat di antara politik dan juga agama. Berprinsip seperti akidah dan juga iman. Ini kerana ia mampu mengawal diri daripada akibat perkara-perkara yang tidak baik. Ini menunjukkan politik dan agama tu mampu seiring dengan zaman. Maksudnya walaupun daripada zaman dahulu telah menggunakan politik yang sama, tetapi pada zaman sekarang pun mampu untuk mengamalkan sistem politik Islam. Sistem politik Islam sangat seiring tak kira zaman, walaupun zaman dulu ataupun zaman sekarang. Yang ketiga, sekularisme. Ia menunjukkan ciri-ciri yang tidak stabil dan juga tidak mutlak. Perundangan pentadbiran sekularisme tidak mempunyai teras yang tetap dan mutlak. Sebagai contoh, konsep zina sekularisme telah berubah dari abad ke-15 hingga kini. Pada zaman dulu, zina itu adalah satu perkara yang satu jenayah, dan sekarang zina itu merupakan bukan lagi jenayah. Ini menunjukkan sekularisme sentiasa berubah-ubah dan sentiasa berubah mengikut kepentingan ataupun ikut keadaan semasa mereka. Ia tidak mutlak. Manakala dalam sistem politik Islam, ia tetap dan tidak berubah. Bagaimana peraturan itu diturunkan sampailah ke akhir zaman, tiada perubahan dan tidak boleh diubah. Dan orang-orang Islam perlu patuh apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sistem politik Islam ini juga ia adalah satu undang-undang yang ditetapkan sendiri oleh Allah. Allah yang membuat perundangan itu. Jadinya kita sebagai orang Islam perlu ikut, dan pastinya peraturan itu juga adalah seiring dengan zaman dahulu dan zaman sekarang, dan itu adalah yang terbaik untuk menjaga kepentingan manusia dan juga alam. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya mengapa Allah menjadikan sesuatu itu macam tu. Kenapa Allah menurunkan undang-undang macam tu. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amirah Najihah binti Abdul Sami, nombor matrik I1910348. Okey, saya akan meneruskan pembentangan pada slide. Apakah status negara Malaysia? Adakah negara Islam ataupun negara sekular? Malaysia ini adalah sebuah negara Islam. Walaupun Malaysia ini tidak mengamalkan undang-undang Islam secara sepenuhnya, tapi tak semestinya kita tidak boleh menganggap Malaysia ini adalah sebuah negara Islam.
Saya petik pandangan daripada Syekh Muhammad Abu Zuhra yang mengatakan negara Islam ini adalah negara yang berada di bawah pemerintahan Islam. Dalam makna kekuatan dan pertahanannya berada di tangan Islam, negara seperti ini wajib dipertahankan oleh setiap Muslim. Ya, pandangan ini bertepatan dengan sistem pemerintahan yang ada di Malaysia. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, Yang di-Pertuan Agong itu adalah sebagai Ketua Agama Islam dalam negara Malaysia. Okay. Seterusnya, Islam juga telah diiktiraf sebagai agama rasmi dalam Malaysia yang telah tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 31. Okay, peruntukan ini dibuat melalui perjuangan pemimpin UMNO untuk mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi memandangkan sistem pemerintahan yang wujud pada hari ini adalah warisan daripada penjajah, maka terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang tidak menepati kehendak Islam. Walaupun Malaysia ini tidak mengamalkan undang-undang Islam secara keseluruhan, tapi Malaysia telah mengubah sedikit demi sedikit cara hidup rakyat dan kepimpinan kerajaan Malaysia ke arah yang lebih baik dan lebih teratur seperti mana yang dikehendaki oleh Islam. Jadi Malaysia pada hari ini walaupun tidak melaksanakan undang-undang Islam dan undang-undang hudud secara keseluruhan, tapi kerana rakyat yang berbilang agama dan bangsa memerlukan penjelasan demi penjelasan terhadap undang-undang Islam dan hukum hudud yang tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia ini tidak pernah meninggalkan sepenuhnya semua undang-undang Islam dan tidak pernah menganggap pun hukum hudud ini tidak sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia. Cuma kerajaan Malaysia ini memerlukan sedikit masa untuk meyakinkan orang Islam dan bukan Islam bahawa hukum hudud ini masih diselubungi dalam sistem pentadbiran penjajah. Sama ada sesuai untuk dilaksanakan dalam negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia. Jadi, selain itu, Malaysia ini mempunyai ciri-ciri minimum negara Islam seperti yang dibincangkan dan dianalisis oleh para ulama Islam dan moden. Akan tetapi, Malaysia tidak boleh kekal pada tahap itu saja kerana Malaysia harus berusaha untuk menambah baik dalam mencapai tahap dan ciri maksimum sebuah negara Islam yang sebenar, bagi memerlukan pengaktifan dan perancangan yang berterusan oleh kerajaan Malaysia. Okay. Seterusnya, Malaysia juga secara jelas bukan negara sekular kerana Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 3-1 iaitu Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Hal yang demikian, Malaysia secara jelasnya bukan negara sekular kerana National Secular Society telah menyatakan maksud sekular ini adalah pemisahan agama dan negara yang memastikan kumpulan agama tidak mencampuri tangan dalam hal ehwal negara dan negara tidak mencampuri urusan agama. Dan negara sekular juga mendakwa melayan semua rakyat tanpa mengira agama dan cuba mengelak layanan istimewa terhadap warga negara berdasarkan satu agama berbanding agama lain. Jadi secara saintifiknya, Malaysia ini dikenali sebagai sistem raja berperlembagaan yang hanya menjalankan tugas-tugas sivilnya sebagai lambang perpaduan dan integriti agama. Jadi kebebasan menyebarkan agama Islam di negara ini adalah semata-mata untuk memudahkan umat Islam menyempurnakan ibadat dengan aman dan selamat, sebagaimana agama-agama lain yang seiring dengan Islam itu sendiri. Jadi, oleh itu, usaha-usaha untuk menyelaras dan memperkembangkan undang-undang di Islam di mahkamah syariah di seluruh negara perlu kepada reformasi yang lebih menyeluruh dan harmoni dalam konteks perlembagaan Malaysia, walaupun Malaysia masih banyak perkara yang bercanggah dengan undang-undang yang diluruskan sejak zaman penjajah. Usaha demi usaha haruslah diambil kira kerana supaya kembali selaras dengan kehendak undang-undang Islam secara sepenuhnya. Maka penambahbaikan harus dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk menjadikan Malaysia negara Islam yang menepati ciri-ciri maksimum sebuah negara Islam. Okey. Cara kesimpulannya, Malaysia ini bukanlah negara Islam sepenuhnya dan bukanlah secara jelas bukan negara sekular. Kerana bertepatan dengan ciri-ciri yang telah diterangkan oleh kawan-kawan saya, Malaysia ini secara jelas bukan negara sekular. Dan walaupun bukan negara Islam secara sepenuhnya,
kerajaan haruslah mempunyai usaha untuk kembalikan dan menyelaraskan segala undang-undang Malaysia bertepatan dengan syariat Islam. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, secara kesimpulannya, kita dapat mengetahui apakah status Malaysia yang sebenarnya. Secara jelas bukan negara sekular, bertepatan dengan ciri-ciri yang telah diterangkan oleh kawan saya tentang ciri-ciri negara sekular, dan bukan juga negara Islam secara sepenuhnya. Akan tetapi Malaysia boleh mencapai ciri-ciri negara Islam yang sebenar apabila banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menambah baikkan, menepati ciri-ciri maksimum sebuah negara Islam yang sebenar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatina Suha binti Ishaq. Nombor matriks I192039777. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bahagian saya, iaitu berkaitan dengan penutup. Terdapat banyak hikmah yang dapat kita lihat dan kita fahami berdasarkan perbezaan-perbezaan yang ada dalam negara Islam dan negara sekular ini. Okey, di sini saya senaraikan 6 perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua negara ini. Yang pertama adalah dari segi perbezaan dari aspek pemisahan agama dan politik. Yang kedua, perbezaan dari aspek keadilan. Yang ketiga, perbezaan dari konsep amanah dan kuasa. Yang keempat, perbezaan sumber. Yang kelima, perbezaan dari aspek matlamat. Dan yang keenam, perbezaan dari aspek metod untuk mencapai matlamat. Okey, tapi saya akan ambil 3 sahaja daripada 6 perbezaan tersebut untuk saya terangkan. Okey, yang pertama berkaitan dengan perbezaan dari aspek pemisahan agama dan politik. Okey. Politik Islam adalah fitrah bagi semua manusia yang berakal. Dalam konsep politik Islam ni, setiap rang dan undang-undang yang dirangka dan digubal hendaklah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam tidak akan memisahkan agama dan politik kerana Islam merupakan sebuah agama yang syumul hingga ke akhir zaman. Okey, manakala politik sekular pula menganggap mereka yang terlibat dengan politik adalah politikus sahaja dan tiada kaitan sama sekali dengan Tuhan. Mereka bebas untuk mengatur dan mentadbir dunia sesuka hati mereka dan menolak campur tangan agama dalam pentadbiran. Okey, kita nampak jelas di sini bahawa mereka telah memang terang-terangan mereka telah memisahkan agama dengan pemerintahan. Okey, selain itu, yang kedua, perbezaan dari aspek keadilan. Okey, politik negara Islam menjamin keadilan seluruh makhluk, manakala politik sekular pula menindas sebahagian yang lain. Contohnya, perbezaan di zaman Khalifah Turki Uthmaniyah, di mana kebebasan beragama telah diberikan kepada semua manusia. Manakala tibanya zaman pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Islam telah disekat dengan cara yang zalim hasil daripada didikan sekular yang ingin memadam peranan Islam dalam kehidupan seharian. Okey. Yang ketiga pula, perbezaan dari konsep amanah dan kuasa. Jelas bahawa kuasa merupakan matlamat utama bagi politik negara sekular. Ia membolehkan para golongan sekular ni menggunakan apa sahaja cara untuk perolehi kuasa. Berbeza pula dengan negara Islam, di mana politik negara Islam adalah suatu amanah. Di samping itu, ia juga adalah wasilah untuk melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri negara Islam pula. Okey, ciri-ciri negara Islam terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ciri-ciri minimum dan ciri-ciri maksimum. Okey, ciri-ciri minimum yang pertama adalah haruslah sesuatu negara tu haruslah dipimpin oleh seorang ketua negara yang beragama Islam. Yang kedua, pentadbiran negara haruslah dikuasai oleh umat Islam. Yang ketiga, negara tersebut harus didiami oleh majoriti umat Islam. Yang keempat, umat Islam bebas dalam mengamalkan dan melaksanakan semua tuntutan syariat Islam dengan penuh keamanan. Okey, yang kedua pula, ciri-ciri maksimum. Okey, ciri-ciri maksimum ni adalah ciri-ciri yang sepenuhnya negara Islam ada. Okey, yang antaranya adalah kesemua ciri-ciri yang saya sebutkan tadi yang terdapat dalam ciri-ciri minimum sesebuah negara Islam, dan ditambah satu lagi adalah pelaksanaan hukum hudud secara total, maksudnya secara keseluruhan, juga harus dilaksanakan tanpa terkecuali bagi memenuhi ciri-ciri maksimum sesebuah negara Islam. Okey, berdasarkan ciri-ciri yang saya sebut tadi, Malaysia adalah sebuah negara majmuk dan negara Islam yang hanya menepati ciri-ciri minimum sesebuah negara Islam sahaja. Akan tetapi, ia bukan terhenti di situ sahaja, tapi usaha-usaha ke arah penambahbaikan demi penambahbaikan untuk mencapai tahap ciri-ciri maksimum sesebuah negara Islam yang syumul akan terus dijalankan oleh kerajaan Malaysia. Malaysia juga didiami oleh penduduk dari pelbagai kaum, agama dan budaya. Malaysia mengiktiraf hak-hak golongan non-Muslim dari aspek kebebasan mendirikan rumah ibadat, kebebasan beragama, berpolitik, bersosial dan sebagainya. Selagi mana hak-hak tersebut tidak menindas umat Islam serta membawa mudarat kepada negara Malaysia. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahawa negara Malaysia belum lagi mencapai kepada tahap ciri-ciri negara Islam sepenuhnya. Sungguh pun menurut Imam Syafi'i bahawa mana-mana negara yang pernah menjadi negara Islam suatu masa dahulu, status ini tak akan pernah hilang menurut hukum fiqh Islam, sekalipun umat Islam itu telah dikalahkan di negara berkenaan. Pada hakikatnya, amat sukar untuk kita kategorikan bahawa Malaysia ni merupakan sebuah negara Islam ataupun tidak. Hal ini adalah kerana secara luarannya Malaysia merupakan negara umat Islam. Akan tetapi, dari segi dalamannya pula, banyak perkara yang dapat kita muskilkan. Tambahan pula seperti yang kita lihat sekarang ini, majoriti generasi hari ini hanya Islam pada nama, tetapi dalaman dan perbuatan mereka tidak pun menunjukkan kepada keislamannya. Wallahu alam. Sampai sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.